Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ajak Muhammad Nasrin, 16 DTP 191023. Saya sebagai Ketua Kumpulan DTP 242. Kami akan membuat pembentangan projek 1 yang bertajuk Vacuum and Blend Outdoor Lift. Terima kasih kepada penyelia kami, Puan Razulaini binti Muhammad Rizwan. Seterusnya kita akan ceritakan pengenalan projek, objektif, penyataan masalah dan skop projek. Pengenalan projek ini diberi nama Vacuum and Blend Outdoor Lift. Projek ini dipilih berdasarkan pemerhatian terhadap pekebun di institusi-institusi seperti sekolah dan universiti. Tujuan projek ini direka bagi memudahkan pekebun. Kegunaan Vacuum and Blend Outdoor Lift adalah untuk menyedut dan mengisar daun kering dan kemudian dimampatkan bagi menjimatkan ruang di dalam plastik sampah. Selain itu, masalah sampah daun kering yang selalu bertebaran di kawasan yang rata sehingga menyukarkan penyapu sampah untuk mengutip dalam masa yang singkat. Seterusnya, objektif. Mereka bentuk sebuah penyedut daun kering iaitu vacuum. Kedua, mereka bentuk mesin pengisar daun kering. Yang ketiga, mereka bentuk tempat penyimpanan daun kering yang mudah dibawa dan boleh dimampatkan. Seterusnya, penyataan masalah. Persekitaran bangunan yang dilitupi oleh daun-daun luruh. Kedua, membakar daun kering secara terbuka. Ketiga, penggunaan plastik sampah yang banyak sekiranya daun kering tidak dikisar. Seterusnya, skop kajian. Pertama, kegunaan mesin adalah membersihkan atau mengutip daun kering sahaja. Kedua, penggunaan terhad di kawasan rata dan sukar digunakan di tempat yang agak berbukit. Seterusnya, penggunaan sensor bagi mengesan objek selain daun kering. Kami memilih untuk menggunakan tangential bypass motor. Tangential bypass motor adalah motor yang paling biasa digunakan dalam central vacuum industry. Tangential bypass motor dia lebih mahal daripada dua motor iaitu float through motor dan triple bypass motor. Tetapi motor ini direka untuk bertahan lebih lama. Tangential bypass motor dirancang untuk mengalihkan semua exhaust yang dipanaskan dan yang kotor keluar dari ruang motor untuk memaksimumkan jangka hayat motor ini. Seterusnya, vacuum hose. Kami menggunakan jenis PVC kerana dia lebih tahan lasak dan lebih fleksibel, ringan dan permukaan dalaman yang licin, antiseptik dan lebih tahan lasak. Dah, settle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hadi Syamsuddin. Nombor bitik 16 CTP 19S1 Okey. Ini adalah review tentang bahan yang digunakan untuk mereka bentuk design model. Okey. Bahan yang pertama adalah carbon steel. Carbon steel adalah keluli karbon yang terdiri daripada besi dan karbon. Elemen adalah silikon, mangan dan sulfur dan fosforus. Carbon steel mempunyai jumlah karbon yang tinggi berbanding unsur lain. Okey, carbon steel terbahagi kepada dua, iaitu high carbon and low carbon. Okey, sifat dia tahan haba. Lepas tu tekad lebu yang tinggi dan keras. Okey, lepas tu ini adalah sensor yang digunakan dalam design projek ini. Okey, sensor dia adalah sensor optikal. Sensor optikal ni adalah sensor yang mempunyai keupayaan mengesan sebarang objek yang menghalang laluan infrared. Okey, sensor ini mempunyai jarak pengesanan iaitu sehingga 1 meter. Okey, sensor ini bertindak balas tanpa bersentuh dengan semua jenis bahan. Okey, sensor ini dapat mengesan kaca, kayu, plastik, seramik, cecair dan logam.
Okey, selain itu sensor ini beroperasi berdasarkan perubahan dalam pembalikan cahaya yang dipancarkan. Okey, ini adalah flowchart untuk projek kami. Mula-mula membuat lakaran reka bentuk. Okey, yang kedua mencari bahan yang diperlukan. Yang ketiga, memotong bahan mengikut saiz. Yang keempat, membuat rangka projek. Yang kelima, memasang tayar. Yang keenam, memasang alat pengisar daun. Yang kelima, sambungan pendawaian. Okey, seterusnya kami akan menguji mesin. Menguji mesin, jika mesin itu proses ini gagal, kami akan mengulang semula sambungan pendawaian dan kami akan menguji mesin semula. Jika lulus, kami akan teruskan proses mengecat dan kami akan dan mesin itu akan siap diguna. Okey, Gantt chart. Gantt chart adalah jadual aktiviti mingguan projek sepanjang semester ini. Minggu yang pertama adalah taklimat umum projek. Minggu yang kedua adalah pembentukan kumpulan. Minggu yang ketiga adalah bengkel teknik dan format penulisan laporan. Bengkel ini diadakan di KU pada minggu yang ketiga. Okey, minggu yang keempat adalah perjumpaan penyelia. Student dan penyelia mengenali antara satu sama lain pada minggu yang keempat. Okey, minggu yang kelima adalah pemilihan dan pendaftaran projek. Satu grup akan memilih satu idea projek. Okey, minggu yang keenam adalah menentukan start topik. Minggu yang ketujuh adalah perbincangan bab 1. Minggu yang ke-8 adalah perbincangan bab 2. Minggu yang ke-9 adalah perbincangan bab 3. Okey, minggu yang ke-10 adalah menyemak semula. Menyemak semula ni adalah menyemak semula dari bab 1, bab 2 dan bab 3. Okey, minggu yang ke-11 adalah pembentangan kepada penyelia. Kami akan buat pembentangan kepada penyelia dulu sebelum dibentangkan kepada panel. Minggu yang ke-12 adalah pembentangan projek kepada panel. Itu saja dilakukan sepanjang semester ini. Okey, kita masuk kepada bab drawing. Drawing mempunyai 3 bahagian, iaitu isometric, project dimension dan juga project label. Isometric ini mempunyai lakaran project. Okey, project dimension. Dimension ni adalah lakaran yang mempunyai dimension setiap sudut. Okey, yang ketiga adalah project label. Project label ni adalah lakaran yang mempunyai setiap bahagian yang ada di dalam projek. Terima kasih kepada Muhammad Hanif. Nama saya Safwan Fatih bin Isa. Di sini saya akan menerangkan mengenai kos anggaran bagi projek yang kami jalankan. Okey, yang pertama adalah vacuum motor. Kami menggunakan 1 unit vacuum motor, 1 unit blade, 2 unit tayar iaitu rigid wheel dan swivel wheel yang bersaiz 5 inci. Kami menggunakan sensor, inverter, car bateri dan pewire start button. DC motor 775 dan vacuum hose yang berdiameter 100 mm. Seterusnya kami menggunakan handle container. Pemegang container itu yang diperbuat daripada carbon steel dan Arduino Uno V3. Seterusnya kami menggunakan carbon steel bagi membuat rangka mesin. Dan jumlah keseluruhan adalah RM1,056. Seterusnya ialah perbandingan harga komponen di setiap kedai yang berbeza. Memandangkan sekarang musim COVID-19, jadi kami melakukan perbandingan secara atas talian. Bagi motor blade A, kami melakukan survey di Amazon, dan bagi motor blade B, kami melakukan survey di Shopee. Okey, kami memilih motor blade B kerana harga yang lebih murah dan mudah didapatkan dengan lebih cepat. Komponen seterusnya ialah motor vacuum. Motor vacuum A, kami melakukan survey di Shopee dengan harga RM370.
Dan motor vacuum B, kami melakukan survey di Amazon dengan harga RM400. Kami memilih motor vacuum jenis A kerana vacuum B diimport dari luar negara dan memerlukan masa yang lama untuk sampai ke destinasi. Komponen seterusnya ialah bateri. Kami melakukan survey di platform yang sama iaitu Shopee, tetapi dengan jenama yang berbeza dan penjual yang berbeza. Kami memilih bateri jenis A kerana sesuai bagi kegunaan kerja berat dan menepati spesifikasi yang diperlukan bagi membuat projek. Yang terakhir ialah implement financial planning. Terdapat dua kos, iaitu kos pembuatan dan kos servis. Bagi kos pembuatan, kos yang kami jalankan agak tinggi dengan reka bentuk yang mudah dioperasi. Seterusnya, kos servis, kami mempunyai dua kos servis iaitu kos 3D printer dan kos Arduino coding. Okey, ini adalah model kami. Keseluruhan model kami majoritinya adalah diperbuat daripada main steel, iaitu low carbon steel, dan di sini dia punya tempat untuk vacuum berada dan vacuum disambungkan dengan hose. Hose ni akan di depan hose ni mempunyai blade untuk pemisah dan ini adalah kepala vacuum. Apabila daun disedut akan melalui hose ni dan akan melalui blender pada sini, pada bahagian ini dan akan jatuh kepada kontainer di bahagian bawah. Okey, mari kita lihat di bahagian belakang. Ini adalah handle bagi menolak mesin dan ini bahagian kontainer tersebut. Kontainer apabila daun telah dikisar akan jatuh ke sini. Okey, ini adalah kompres punya. Apabila daun terlampau banyak dan apabila kita tarik dan kita akan tolak untuk kompreskan daun, memempatkan daun. Okey, ini adalah bahagian pemegang untuk kontainer, menarik kontainer keluar.